Uh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tak ada, puan-puan semuanya yang dirahmati oleh Allah. Siapa dia yang asasnya daripada kuliah syariah ada tak? Ke semua bukan background syariah? Tak ada, seorang pun tak ada. Okey. Siapa dia yang asasnya bahasa Arab? Tak ada juga. Okey, tak apalah. Sebab kitab yang kita akan bincang kali ini mungkin berbeza sikit dengan kuliah-kuliah yang lain. Kitab dia lebih khusus dan saya pun tak tahu adakah saya boleh sampaikan dengan baik ataupun tak. Tambah-tambah dah lama juga saya tak kuliah di sini sebab fokus study macam itulah. Apapun umumnya kitab yang kita akan bincang bukan kitab tafsir yang macam sebelum-sebelum ni lah. Kalau sebelum ni boleh jadi satu ayat maksudnya apa, ataupun apa ayat yang relate dengan ayat sebelum, ayat yang berkaitan lah, ataupun apa tafsiran bagi ayat tersebut. Tapi kitab yang kita akan bincang ni adalah macam mana untuk menjadi seorang mufassir yang alim, yang faqih, yang betul-betul ada keahlian dalam tafsir. Dan itu banyak kita bermain dengan teori-teori dan kemungkinan sedikit berat dengan perbahasan-perbahasan yang lain. Tapi kita akan cuba untuk sampaikan dengan keadaan yang ringan lah, insya-Allah. Dan kita akan cuba untuk jadikan kuliah ni bersiri sampai khatam kitab. Dan ada part yang memang saya akui saya pun susah untuk interpret. Dan kemudian kemungkinan kita akan skip lah part-part yang susah untuk kita interpret tu. Kitab ni yang saya maksudkan Takwin Malakah At-Tafsir, maksudnya dalam bahasa Melayu adalah membina kemahiran mentafsir. Takwin tu membina, malakah tu kemahiran boleh kita terjemahkan, ataupun bakat boleh kita terjemahkan. Tafsir, khutwat amaliyah di takwin lihniyatul mufassir, langkah-langkah praktikal untuk membina minda mufassir. Macam itulah, membina minda ahli tafsir. Dan kenapa kitab ni yang saya pilih? Saya ingat last kuliah saya di sini 2018 sebelum Ramadan. Dan kuliah last saya di sini adalah tafsir ayat-ayat puasa, ingat lagi. Kemudian saya pending lama sebab fokus kepada pengajian tesis. Dan alhamdulillah 2020 ni kita dapat jumpa lagi. Ada ke yang sebelum ni pernah jumpa kan? Saya ingat kau ni pernah jumpa kan? Ada tak? Ada beberapa muka yang saya kenal lagi. Jadi kitab ni ada beberapa keistimewaan dia. Yang pertama, penulis dia sendiri, dia adalah seorang penulis yang prolific. Syarif Hatim Al-Auni, penulis dia, seorang pensyarah, tokoh yang kita panggil yang selalu mendatangkan pemikiran-pemikiran yang lain daripada yang lain dalam ilmu syariah, terutamanya dalam bidang hadis, sebab penulis dia adalah orang hadis, bukannya orang tafsir. So bila cross bidang ni, dia mesti mendatangkan something yang menarik untuk dibincangkan. Seperti mana orang tafsir bila dia tulis hadis mesti ada something yang menarik untuk kita bincangkan. Macam tu juga orang hadis bila dia tulis tafsir mesti ada something yang menarik untuk dibincangkan. Dan tidak pelik sebenarnya golongan muhaddisin yang fokus kepada tafsir. Bahkan yang peliknya tafsir fokus kepada hadis. Itu kesimpulan mudah saya lah. Sebab apa? Sebab semua orang tahu bahawa hadis, peranan dia adalah, salah satu daripada peranan hadis adalah mentafsirkan Quran kan? Betul tak? Jadi keperluan hadis dalam mentafsirkan Al-Quran itu menyebabkan para ulama hadis kadang-kadang bila dia baca hadis, dia akan relatekan dengan ayat Quran. Apa ayat Quran yang berkaitan? Apa ayat Quran yang berkaitan? Tetapi kalau tafsir, dia tak semestinya mau kepada hadis. Macam tu. Sebab tafsir sendiri dia adalah hujjah mustaqillah, hadis pun hujjah mustaqillah, tetapi ada kaitan yang lebih besar
hadis kepada Al-Quran berbanding Al-Quran kepada hadis. Dengan sebab tu ulama hadis, kalau hadis-hadis yang something menjadi kemusykilan di kalangan mereka akan refer kepada Quran. Ataupun kalau contoh saya boleh bagi, ada hadis yang selalu ditolak oleh golongan aqlani mereka yang suka mendewa-dewakan akal ni. Hadis matahari apabila nak keluar ke bumi ni, dia akan pergi kepada Allah Ta'ala, dia akan bersujud kepada Allah Ta'ala, kemudian barulah bila diizinkan barulah matahari akan muncul. Setiap hari berulang benda yang sama. Pernah dengar hadis tu? Tak pernah dengar? Jadi hadis ni selalu ditolak oleh golongan-golongan yang tak terima hadis ni atas alasan logik lah. Sebab apa? Macam mana matahari boleh sujud? Adakah dia ada tangan? Adakah dia ada kaki? Boleh turun daripada atas ke bawah? Tetapi golongan muhaddisin, antara cara untuk menjawab golongan aqlani ni, dia kaitkan dengan ayat Quran. Kan? Ada ayat Quran yang sebut matahari dan bulan bersujud kepada Allah Ta'ala? Ada kan? Kalau kita tengok. Sekejap kita tengok, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Dalam surah Al-Hajj ayat 18 Allah sebut, adakah kamu tak melihat bahawa banyak di kalangan makhluk Allah ni yang sujud kepada Allah. Man fis samawati wa man fil ard, ada yang di langit dan ada yang di bumi. Wasyams wal qamar, matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, bukit-bukit, wasyajar, pokok-pokok, wad dawab, haiwan-haiwan, wa katsirun minan nas, dan ramai juga di kalangan manusia yang sujud kepada Allah. Jadi kalau hadis tadi ditolak dengan alasan tak logik dengan akal kita, ayat Quran pun sebut dengan maksud yang sama. Bahkan ayat Quran datangkan dengan makna yang lebih luas kan. Kalau hadis sebut apa matahari saja yang sujud kepada Allah, Quran sebut bukan setakat matahari, jibal, apa bukit bukau, nujum, bintang-bintang, qamar, bulan, semua sujud kepada Allah. Jadi macam mana untuk memahami hadis tadi dan juga ayat ni, perlu difahami perkataan sujud tu bukan semata-mata tunduk kena 7 rukun, turun daripada atas ke bawah. Bukan maksud tu saja. Dia perlu kepada maksud yang lebih luas, iaitu taat kepada Allah Ta'ala, khuduk kepada Allah Ta'ala, taat mengerjakan perintah Allah Ta'ala, dan itulah yang dimaksudkan dalam hadis yang tadi. Jadi mukadimah macam mana kita nak deal, kita bagi cross bidang lah antara hadis dan juga tafsir dan juga sebagainya. Dan itu bukanlah pelik bagi pelajar syariah, sebab dua benda ni, Al-Quran dan Sunnah, adalah asas sumber rujukan bagi kita secara umum dan bagi pelajar syariah secara khususlah. Sebab melalui Al-Quran kita tengok hukum hakam, melalui As-Sunnah hukum hakam, kalam-kalam Nabi dan sebagainya lah. Baik, takwin Malakah Tafsir ni, kenapa penulis menulis kitab ni? Yang pertama, kata penulis, sebab penulis mengimpikan Al-Quran itu, tafsiran Al-Quran itu dikembalikan kepada zaman kegemilangan dia, menghidupkan semula tafsiran Al-Quran. Jadi sebab itu penulis cuba sampaikan bagaimana sebenarnya cara untuk tafsir Quran ni, apa kaedah-kaedah dia, apa syarat-syarat dia dan sebagainya. Jadi sebab apa? Sebab kata penulis lagi, kalau kita tengok tafsir Al-Quran, dia satu yang luas, betul lah, Al-Quran ni satu yang luas, sehingga kadang-kadang tafsiran Al-Quran ni sering kita panggil dirompak kan. Semua orang tengok ayat ni, apa maksud dia? Tengok ayat ni, apa maksud dia? Kita guna akal kita untuk faham Quran kan. Dan benda tu betul-betul berlaku pun. Kalau sekarang ni kita tengok
isu-isu macam feeling is prayer, kan? Ikut tak? Follow tak? Isu feeling is prayer, benda yang salah, tapi digunakan ayat Quran untuk menjadi hujah kepada yang mereka dakwa itu. Feeling is prayer, kalau perempuan nak tahu, feeling is prayer ni adalah mengatakan bahawa kita ni kena melalui rasa saja dah sebenarnya adalah doa kepada Allah Ta'ala. Tak payah angkat tangan berdoa lagi, kan? Sebab apa? Sebab menggunakan ayat Quran juga. Katanya Nabi Yunus AS bila duduk dalam perut ikan nun, Nabi Yunus sabar kepada Allah Ta'ala, apa, husnuzan dengan Allah Ta'ala. Nabi Yunus tak berdoa pun kepada Allah Ta'ala. Jadi dia daripada sudut betul lah, memanglah kita kena husnuzan dengan Allah, kita kena berbaik sangka, kita kena sabar dengan setiap ujian. Tapi apa yang dibawa oleh feeling is prayer ni, dia membawa kepada tak payah berdoa pun tak apa. Itu satu benda yang salah lah. Dalam Quran juga sebut. Sebab apa? Sebab dalam Quran juga sebut tentang Nabi-Nabi yang berdoa, Rabbana hablana min ladun, kan? Nabi Adam juga berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nabi Adam berdoa. Jadi keluasan Al-Quran itu perlu ada batas dia. Dengan sebab tu kita kena tahu macam mana cara sebenar tafsir Al-Quran, dan itu yang nak disentuh oleh buku ni, supaya kita keluasan Al-Quran tu tidak melebih had dan juga tidak kurang menyempitkan had dia. Okey. Dan kata penulis satu lagi perkara yang penulis mentionkan dalam mukadimah dia, yang pertama adalah annahu ahadun aksarun ulum allati qallal mutafaqqihuna fiha. Kata penulis, ilmu tafsir ni dia luas, tak dinafikan ilmu tafsir luas, tetapi golongan yang betul-betul mutafaqih, yang betul-betul mendalam, alim dalam bidang tafsir ni sangat sedikit, kan? Sehingga mana? Sehingga tafsiran Al-Quran ni selalu dinukil-nukil sahaja. Tidak ada tafsiran-tafsiran yang bersifat baru dengan hujah-hujah yang baru, kan? Betapa ramai di kalangan kita yang hanya menukilkan. Kita buka tafsir Ibn Katsir, kita buka tafsir At-Tabari, sedangkan cabaran kita pada zaman ni lain dengan cabaran At-Tabari dulu, betul tak? Cabaran kita dengan zaman ni lain dengan cabaran yang zaman dulu, betul tak? Kemungkinan Ibn Katsir nulis tafsir dia dasarkan cabaran dia dulu. Tapi kita macam mana dengan isu LGBT-nya, dengan isu sister in Islam, betul tak? Dengan isu kalau tengok di Malaysia saja, banyak isu-isu yang menyebabkan kita perlu untuk defend agama kita menggunakan Al-Quran. Tetapi ada ke tak? Betul tak? Itu hakikat yang kita kena faham dan kita kena akui lah. Jadi kata Syekh, ilmu tafsir ni yang kita tengok selalu didendangkan oleh para asatidah. Bukan salah, dia tak salah kalau kita nukil daripada Ibn Katsir, At-Tabari apa semua, tak salah. Cuma dia nak membawa kepada, dia nak kembali kepada asas. Apa kaedah-kaedah untuk membolehkan kita untuk membawa kepada tafsiran yang baru, yang boleh kita selari dengan zaman dan juga sebagainya. Okey ke? Berat? Okey. Kalau tak faham apa semua, sekejap lagi kita buka soal jawab, insya-Allah. Jadi perbahasan kita ni dia bukannya ayat dan tafsir, taklah. Dia more kepada minda mufassirin, macam mana ulama tafsir berfikir, dan juga macam-macam. Macam itulah, relate pemikiran. Yang kedua, bila kita kata tafsir itu luas, seperti yang kita sebut tadi, bukan bermaksud tafsir itu boleh ditafsirkan ikut suka kita, ikut hawa nafsu kita, kan? Bahkan macam kita sebut, saya pun selalu sembang dengan kawan-kawan, kita kena akui bahawa ilmu tafsir ni adalah ilmu yang mudah untuk orang masuk dan pergunakan. Dia tak macam ilmu hadis. Ilmu hadis dia ada jarah ta'dilnya, kan? Sebab dia yang mengaji bidang hadis, kita tahu ilmu hadis ni dia kita panggil strict sikit. Nak faham penerimaan hadis tu sendiri susah. Nak faham matan tu susah. Nak faham hadis tu sahih ataupun tidak tu susah. Tapi Quran ni bila dia masuk, semua orang boleh tafsir ikut suka. Jadi
Syekh bawa satu asar. Asar ni satu nukilan lah. Nukilan daripada Abu Bakar bin Al-Khattab, bila mana Abu Bakar ditanya tentang maksud satu ayat dan Abu Bakar tak mampu untuk jawab ayat tersebut. Bukan tak mampu untuk jawab, tak tahu makna ayat tersebut. Kata Abu Bakar, wa bi ayyi sama'in tadhilluni wa bi ayyi ardin taqulluni idza qulta fil Qur'an bi ra'yi. Kata Abu Bakar, bumi manakah yang aku pijak dan langit manakah lagi yang boleh aku junjung kalau aku mengucapkan satu daripada Al-Quran dengan apa yang aku tak tahu, tak faham. Dan itu membawa kepada satu syarat bahawa Al-Quran ni perlu kepada kefahaman, barulah kita boleh tafsir. Perlu kepada ilmu dia, perlu kepada manhaj dia, barulah boleh tafsir. Kalaulah semata-mata kita tengok ayat Quran, kita terjemah, kemudian kita tafsir ikut suka, itu belum lagi menepati syarat-syarat dia dan juga kita panggil ikatan-ikatan tafsir dia yang betul, kan? Dan itu sendiri diakui oleh Abu Bakar, kan? Abu Bakar pun takut untuk mentafsirkan ayat Quran dengan pandangan dia tanpa pada perkara yang dia tak tahu. Okey, jadi perkara pertama yang dibincangkan oleh Syarif Hatim Al-Auni dalam kitab ini adakah iaitu apakah yang dimaksudkan dengan at-tajdid fi tafsir, kan? Bila dia nak mendatangkan bolehnya kita tafsir dengan satu tafsiran yang baru yang menepani cabaran dan sebagainya, jadi dia kembali kepada satu istilah tajdid fi tafsir. Apa maksud tajdid? Pembaharuan, kan? Pembaharuan dalam tafsir. Bolehkah tidak pembaharuan dalam tafsir ni? Boleh ke tak? Yang pertama kata Syekh, yang dimaksudkan dengan pembaharuan dalam tafsir adalah al-audah bit-tafsir ila intilaqatihi al-ijtihadiyah wa hurriyatihi al-ilmiyah al-mundabitah bil manhaj. Kata Syekh, yang dimaksudkan dengan pembaharuan dalam tafsir ini adalah mengembalikan tafsir kepada sumber dia yang asas yang bersifat ijtihadi, kan? Wa hurriyatihi al-ilmiyah, kebebasan ilmu tafsir al-mundabitah bil manhaj, yang terikat dengan manhaj tertentu. Jadi secara umumnya bila kita sebut pembaharuan dalam tafsir, bukanlah maksud kita kata buat tafsir baru, tak. Tapi dia kembali kepada macam mana ulama dulu mentafsirkan Quran. So kita tak ambil natijah, kan? Tafsir-tafsir yang ada tu adalah natijah daripada pemikiran ulama, tapi dia kembali kepada pemikiran tu, macam mana ulama tu fikir untuk menghasilkan tafsiran dia. Faham, kan? Umumnya macam tu. Jadi kata Syekh, maksud daripada kalam tadi adalah untuk melahirkan seseorang yang mempunyai bakat dalam mentafsir, dan juga untuk mengeluarkan ataupun menatijahkan seseorang yang mujtahid dalam tafsir, dan juga untuk menghasilkan seorang yang mampu untuk mentafsir dengan ijtihad-ijtihadnya yang mustaqil, yang bebas. Maksudnya bila dia ada ilmu yang menyeluruh, dia sendiri boleh tafsir Quran dengan ijtihad-ijtihad dia mendepani cabaran semasa yang kita lalui. Wifqal manhaj al-ijma'i, dengan yang selari dengan manhaj yang tertentulah, kata Syekh. Jadi satu perkara lagi yang Syekh sebut, bila Syekh kata ilmu yang bebas, tafsir ni perlu kepada satu manhaj yang khusus ataupun perlu menjadi ilmu yang bebas dan sebagainya, kata Syekh, kebebasan ilmu dalam tafsir itu perlu pula diikat dengan dua perkara. Yang pertama, kata Syekh, keluasan ilmu tafsir itu bukan bermaksud keluasan yang tidak ada batas, kan? Maksudnya ilmu tafsir luas, betul luas, tapi dia tetap ada batasnya. Dan batas tu pula bukanlah batas yang menyempitkan. Itu yang kedua.
Seperti mana apa? Seperti mana apa? Kata Syekh, seperti mana sebahagian yang iltizam dengan tafsiran-tafsiran salaf, fadlan anil jumat tafsir ma'ayyan dan ghairah, sebahagian yang semata-mata berpegang dengan tafsiran salaf. Dia nak tafsiran dulu saja. Tafsir lala ni dia tak mau pakai. Itu maksudnya menyempitkan tafsir. Sedangkan pada zaman kita ni berlaku revolusi dalam tafsir. Bukan revolusi lah, berlaku perkara-perkara yang banyak dalam tafsir yang baru. Contohnya, kalau dulu sebahagian ayat Quran dia tak ditafsirkan dengan sains kan, tapi sekarang ni ada ayat Quran yang ditafsirkan dengan sains. Siapa dia yang tengok dalam ijaz ilmi kan, banyak dalam Al-Quran salas zulumat, dalam ada dalam Quran ni Allah sebut kita ni waktu dalam perut ibu kita berada dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan tu ulama tafsir dulu dia faham rahim, lapisan dalam rahim, dan juga perut ibu. So 3 lapisan. Tetapi sains sekarang ni membuktikan 3 lapisan tu adalah lapisan rahim ibu dalam istilah sains. Mesoderm ke apa dia, nama dia. Itu tafsiran-tafsiran baru lah yang kita kena tahu. Dan itu dibuktikan dengan hujah. Macam tu juga ada ayat Quran yang mengatakan langit ni sebelum terhasilnya hujan uap air naik atas dan terbentuknya awan. Daripada awan bila terkumpul banyak-banyak jadinya hujan. Itu tafsiran lama sekarang. Sains membuktikan perkara tu dan Quran juga membuktikan. Begitu juga kalau saya ingat dulu sebuah buku yang menarik tentang tafsiran sains ni, buku yang ditulis oleh Maurice Bucaille kan? Pernah dengar nama ni? Tak pernah dengar? Maurice Bucaille dia tulis satu buku berkenaan dengan Al-Quran, Bible and Science kot tajuk dia. Buku tu adalah kajian dia tentang cara untuk mengawet mayat. Jadi dia buktikan bahawa untuk mengekalkan mayat dalam tempoh yang lama tanpa rosak organ apa semua ni, perlu garam yang banyak supaya mayat tu jadi kekal elok. Quran sebut dulu. Quran sebut dalam Quran kata dalam Quran Allah bubuh letak Firaun ni, tenggelamkan dia dalam laut supaya jadi pengajaran untuk orang yang selepasnya. Jadi Quran sendiri mention bagi isyarat-isyarat yang sains yang banyak. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sains hari ni yang kita sebut tadi, penghasilan awan, mesoderm apa semua, lapisan dalam perut ibu apa semua tu, itu kemungkinan tak disebut oleh tafsir salaf, tafsir yang dulu. So kalau buka At-Tabari ataupun buka tafsir Ibn Kathir, tak jumpa lah benda-benda macam ni. Macam tu juga tafsir kalau tengok dalam surah Al-Ankabut, kita akan jumpa bahawa Allah sebut Ankabut tu dengan sirah muannas. Sirah muannas ni perempuan punya istilah. Faham kan? Muannas muzakkar kan? So isyarat muannas tu sebab apa digunakan isyarat muannas? Sebab konteks ayat tu adalah konteks laba-laba membina sarang, dan sains membuktikan bahawa hanya laba-laba betina saja yang boleh membina sarang. Laba-laba jantan tak boleh bina sarang. Kat mana yang kita boleh jumpa benda-benda macam ni? Tafsiran-tafsiran sekarang lah. Tafsiran-tafsiran moden yang cross ilmu. Dia masuk ilmu sains sikit, dia masuk ilmu perubatan sikit, dia masuk ilmu geografi sikit, dan macam-macam. Macam tu juga Abdullah Daras. Banyak contoh saya boleh sebut. Dia recall Abdullah Daras dia sebut dalam An-Naba'ul Azim fi bid'in sinin, istilah dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum tu menceritakan bahawa Rum bila dia kalah, kemudian Allah sebut selepas Rum dikalahkan, Rum akan bangkit dan menang. Fi bid'in sinin. Fi bid'in sinin ni istilah yang digunakan untuk angka 3 ke 9 kalau tak salah saya. Dan itu dibuktikan oleh Daras. Sebab apa? Sejarah mengisbatkan bahawa Rom dia bangkit balik daripada kekalahan dia dulu dalam tempoh 7-8 tahun. Dan Allah guna perkataan yang betul fi bid'in sinin tu. Jadi dia cross bidang. Tafsir cross dengan sains, tafsir cross dengan medik,
tafsir cross dengan sejarah, dan itu yang kita akan jumpa pada tafsiran-tafsiran semasa yang macam ni lah. Dan itu juga yang selalu saya ingat itu yang selalu difokuskan oleh ulama-ulama kita zaman sekarang. Dengan sebab itu kata Syekh dalam kitab ni, dia kata ijtihad yang dia nak maksudkan supaya kembali tajdid dalam tafsir tu bukanlah ijtihad yang menjumutkan tafsir, hanya mengkhususkan tafsir-tafsir dahulu saja, ataupun hanya ikut dengan tafsiran-tafsiran yang suatu tafsiran yang khusus saja. Tapi ijtihad yang dia nak masukkan ni adalah ijtihad yang luas. Semua tafsiran boleh digunakan pakai. Tapi semua tafsiran yang boleh digunakan pakai itu pula bukanlah maksud semua benda boleh guna pakai. Ada juga batas-batas dia. Macam tu. Seperti mana kata Syekh, ijtihad yang luas ni juga bukan bermaksud sampai mengabaikan apa bahasa Arab, sampai mengabaikan sunnah, sampai mengabaikan uslub. Jadi keluasan itu ada batas. Saya ingat baru-baru ni saya tengok satu video seorang etis dia kritik Quran. Dia kata apa? Dia kata Quran ni bukan ditulis, bukan kalam Allah. Dan dia buat main akal dia punya pemikiran lah. Dia kata cuba tengok dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Dia kata Nabi Ibrahim, kalau kita pernah mengaji, saya ingat mesti ada ustaz-ustaz kita yang mengajar qasas Quran ni dekat sini kan. Nabi Ibrahim, dia ada fatrah yang dikatakan dia ni mencari Tuhan. Pernah tak? Dia pergi kepada bulan, dia tengok matahari kan. Dia mula-mula dia tengok kepada bulan kan. Bulan. Bila bulan terbit malam, dia kata, oh inilah Tuhanku. Kemudian bila bulan terbenam, bila siang dah tiba, bulan pun hilang, dia kata, oh aku tak suka benda-benda yang hilang ni. Jadi bulan ni bukanlah Tuhan. Kemudian matahari pula keluar, betul tak? Ingat tak cerita tu? Dalam Quran sebut, bila matahari keluar, dia kata, oh inilah Tuhanku. Ini lagi besar daripada bulan. Tiba-tiba matahari pun terbenam, dia kata, oh aku tak suka benda yang hilang. Kata etis tadi, ini menunjukkan Quran ni bukan kalam Allah. Sebab apa? Sebab seolah-olah Al-Quran ni bawa cerita yang merapu dia tak? Kan? Nabi Ibrahim AS, dia melalui hari-hari dia, tiap-tiap hari macam kita lah. Takkan sebelum tu, kata dia lah, takkan sebelum tu dia tak sedar bulan ni timbul dan terbenam. Takkan sebelum tu dia tak sedar matahari timbul dan terbenam. Takkan hari tu saja barulah dia sedar dan dia boleh anggap Tuhan dan sebagainya. Jadi kata dia, Quran ni merapu kan? Dia khayalan, dia kata, bukan daripada Allah Ta'ala, tapi daripada khayalan Nabi Muhammad, dia kata. Tapi sebab dia yang faham konteks kisah tu, kita akan tahu bahawa Nabi Ibrahim dalam ayat tu, dia bukan nak mengatakan bulan itu Tuhan dia ataupun matahari itu Tuhan dia, tapi dia waktu tu tengah berhujah dengan kaum dia. Kaum dia ni kaum yang sembah bulan, kaum yang sembah matahari. Jadi dia bukan semata-mata hujah dengan mulut, tapi dia ajak kaum dia keluar sekali dengan dia, duduk di satu tempat yang boleh nampak clear bulan, tengok secara mata kepala sendiri bahawa bulan ni tak boleh dijadikan Tuhan. Jadi ayat tu perlu difaham dengan maksud persoalan. Bukanlah Nabi Ibrahim sebut hadza rabbi hadza akbar tu dengan maksud inilah Tuhanku, inilah Tuhan yang paling besar. Tapi perlu difaham dengan persoalan. Kena faham, inikah Tuhanku? Itu maksudnya. Inikah Tuhanku? Ini Tuhanku besar macam ni kah Tuhanku? Tiba-tiba matahari terbenam. Tuhan aku tak macam ni. Tuhan aku tak terbenam. Tuhan aku tak hilang. Konteksnya adalah konteks dia berhujah dengan kaum dia. Sebab itu Syekh Fadl Hasan Abbas dalam kitab dia Qasas Quran ni, dia kata itu menunjukkan Nabi Ibrahim duduk dengan kaum dia 24 jam. Daripada bulan timbul, bulan terbenam, matahari timbul, matahari terbenam. 24 jam. Dia berhujah secara praktikal. Jadi ayat tadi untuk tempelak siapa? Untuk tempelak kaum dia. Dia nak buktikan kepada kaum dia bahawa matahari dan bulan ni bukan Tuhan. Dia sendiri ada akidah yang sabit. Nabi Ibrahim sendiri percaya bahawa Allah tu adalah Tuhan. Tapi sebab dia nak berdialog dengan kaum dia dengan hikmah, dengan praktikal, dia ajak kaum dia duduk
tengok bulan, tengok betul-betul adakah Tuhan ni boleh hilang, muncul, tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Jadi dia guna ayat-ayat macam tu. So ayat-ayat macam tu perlu difahami dengan konteks istifham dalam bahasa Arab. Dalam konteks persoalan lah. Adakah ini Tuhanku? Kena faham macam tu. Bukan maksudnya inikah Tuhanku? Inilah Tuhanku, tak. Bukan macam tu. Okey, jadi kata Syekh, ijtihad dalam tafsir yang dia nak masukkan di sini bukanlah ijtihad yang terlalu luas sampai tak ada batas. Macam tadi lah, macam contoh yang kita sebut tadi, dia tafsir Quran luas sangat sampai tolak konteks asbabun nuzul, tolak konteks uslub, apa ayat sebelum, ayat selepas dan sebagainya. Itu adalah tafsiran yang terlalu luas. Kemudian dalam bab yang kedua, kata Syekh, selepas dia bincang apa maksud tajdid dalam tafsir tadi, kan, seperti yang baru datang ni, kita sebenarnya bincang tentang kitab ni, kitab Takwin Malakah Tafsir. Kitab ni bukan kitab tafsir tapi kitab untuk membina otak macam mana untuk menjadikan kita ni sebagai mufassir. Jadi dia tak adalah direct ambil ayat Quran dan tafsir ayat Quran, tak, tapi dia bincang teori macam mana ulama tafsir ni berfikir dan sebagainya. Okey. Kemudian kata Syekh, bila dia sebut bahawa tajdid dalam tafsir tu adalah mengembalikan kegemilangan tafsir ataupun mengembalikan penggunaan kaedah tafsir dan sebagainya, dia datangkan pula satu persoalan yang baru, iaitu adakah tafsir itu boleh menerima tajdid ataupun tak. Dengan maksud lain, adakah Quran ni para ulama dulu tak tafsir habis sampai kita perlu datangkan tafsiran baru ke macam mana? Itu soalan yang berat juga yang dilontarkan oleh Syarif Hatim dalam bab ni. Jadi kata Syekh, soal yajib al-jawab alaihi qabla al-kalam an ayyi syai'in akhar. Kata dia, satu persoalan yang kita perlu jawab sebelum kita bincang persoalan-persoalan yang lain, iaitu soalan adalah, adakah tafsir ni menerima tajdid? Dan kata Syekh, memang ada wujud sebahagian golongan yang mengatakan ijtihad itu telah pun mughlaq, telah pun tertutup. Dan benda ni makruf lah. Seperti mana dalam bab fiqh, orang kata ijtihad itu hanyalah dah tertutup. Hanya tertutup selepas zaman Imam 4 mazhab, kan? Selepas zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sebahagian golongan mengatakan ijtihad dah tak ada lah. Semua hukum hakam perlu refer kepada 4 mazhab ni. Betul ataupun tidak? Sebahagian golongan sokong, sebahagian golongan tak sokong. Tetapi suasana kita pada hari ini mengisbatkan bahawa teori itu tak betul. Kita boleh kata sebagai imam 4 mazhab yang dulu ni, dia lengkap di sudut ilmu, tetapi ada part-part yang memang suasana kita perlu kepada tajdid yang baru. Contoh, saya bagi contoh, kalau dulu adakah orang cerai melalui SMS atau melalui WhatsApp? Tak ada kan? Buka lah kitab 4 mazhab, tak jumpa. Susah nak jumpa benda-benda macam ni. Jadi dia perlu refer dengan, dia perlu tajdid lah. Dia perlu pada pemikiran yang baru, tajdid hukum hakam yang baru dan sebagainya, barulah kita boleh jawab soalan. Kalau tak boleh jawab soalan, kita nak kata macam mana? Oh, itu tak ada dalam kitab. Tak boleh lah. Ini soalan yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Mufti wilayah baru ni, dia bincang bab ayat ikon ni. Ayat ikon ni, adakah ayat mutlak boleh ambil air wuduk ataupun tidak? Boleh digunakan untuk mandi wajib ataupun tidak? Benda ni dibincang tak dalam kitab fiqh 4 mazhab ni dulu? Tak dibincangkan. Tetapi kaedah dia dibincangkan. Maksudnya, macam mana air mutlak tu terjadi. Contoh air embun tu terjadi macam mana? Dia terjadi sebab berlaku proses sejuk, kemudian terhasillah ayak dan sebagainya, kan? Betul tak? Benda yang sama dikiaskan dalam aircon, sebab berlaku penyejukan dan terhasillah titis-titis air tu, dan hukumnya adalah sama dengan hukum air embun. Dia air mutlak. Cuma saya tengok mufti wilayah baru-baru ni, dia kata penggunaannya perlu di refer kepada doktor, takut-takut ada bakteria. Itu je.
Tapi kita nak kata apa? Kita nak kata beberapa perkara yang berlaku di kalangan masyarakat kita ni memerlukan tajdid dalam fiqh dan juga dalam tafsir. Kita tengok macam mana Syekh jawab. Bila dia lontarkan persoalan adakah tafsir boleh menerima tajdid, dia jawab terus persoalan tu. Dia kata yang pertama, tafsir memang boleh menerima tajdid. Sebab apa kata Syekh? Apa dah ni? Oh, dah pasal. Kalau berat sangat kita berhenti awal sikit. Kau macam mana? Kau okey? Okey Alhamdulillah. Kata Syekh, yang pertama, khasiyatul Quran Al-Karim nafsuh la taqbal al-jumud fi tafsir. Keistimewaan Al-Quran tu sendiri, Al-Quran mushaf yang kita pegang tu, yang kita baca setiap hari tu, mushaf tu sendiri, ayat Quran tu sendiri tidak menerima kejumudan, tidak menerima sempit. Jadi kalaulah Quran tak menerima kesempitan, kejumudan, macam mana kita nak kata tajdid tak boleh dalam Quran? Dia bagi contoh terus. Syekh bagi contoh terus. Dia kata telah sabit daripada ramai di kalangan salaf yang kita maksudkan adalah kata-kata para sahabat, kata-kata para tabi'in, bahawa antara sifat Al-Quran adalah hammalun zuwujuh. Apa maksud hammalun zuwujuh? Hammalun zuwujuh maksud dia secara apa? Secara umumnya adalah fleksibel. Senang terjemah dia fleksibel. Maksudnya secara lughawi satu persatu, hammalun ni maksudnya berpegang, maksudnya Al-Quran berpegang, zuwujuh, sudut-sudut yang banyak. Maksudnya Al-Quran tu dia boleh go kepada banyak aspek. Jadi bila Al-Quran boleh go kepada banyak aspek, itu menunjukkan Al-Quran ni luas. Bila Al-Quran luas, macam mana kita nak kata Quran ni bersifat sempit, jumud dan sebagainya? Dan Syekh bagi contoh. Yang pertama adalah ihtimal ba'du ayat li ikhtilafil afham wa ta'addudiha. Dia kata satu ayat dalam Al-Quran kadang-kadang kefahaman dia berbeza-beza. Satu ayat tu ada 2-3 kefahaman. Dan setiap kefahaman tu kita tak boleh kata kefahaman A betul, kefahaman B salah, ataupun kefahaman B betul, kefahaman A salah. Tak, kita tak boleh kata macam tu. Sebab kedua-duanya sama kuat. Kan? Jadi sehinggalah menatijahkan apa? Sehinggalah menatijahkan bahawa Al-Quran ni kemungkinan pada part-part yang macam ni, bila A pun betul, B pun betul ni, para mufassir kadang-kadang dia go pada satu conclusion bahawa kemungkinan Allah nak masukkan pada ayat ni dengan dua-dua maksud sekaligus. Okey? Contoh yang saya boleh bagi, ayat berkenaan dengan perempuan yang kena talak, tempoh iddah. Oh, insya-Allah. Nakib saya. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Allah sebut dalam Quran, wanita yang diceraikan oleh isterinya, oleh suaminya ni perlu iddah salah satu quru. Salah satu quru ni ulama khilaf. Adakah salah satu quru tu dengan maksud 3 kali haid ataupun 3 kali suci? Kan? Khilaf di kalangan ulama. Dan masyhur khilaf ni. Dan tak boleh tentukan yang A betul ke yang B betul. Okay. Jadi kebanyakan refer kepada mazhab lah. Kalau dia mazhab Syafi'i, dia pegang dengan pandangan ni, mazhab lain pegang macam tu. Jadi cumanya tidak ada satu timbang ataupun tidak ada satu penguat untuk menguatkan yang A ataupun yang B. Jadi fleksibel dalam bab ini menunjukkan Al-Quran bersifat luas, kan? Betul tak? Al-Quran bersifat luas dan tidak bersifat sempit jumud. Itu hujah dia yang pertama. Hujah dia yang kedua adalah tarkib dalam ayat Quran. Tarkib dalam ayat Quran ni maksudnya susunan dalam ayat Quran. Dan dia bagi satu ayat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ayat yang masyhur. Ayat ni adalah berkenaan dengan ayat mutasyabihat. Jadi ini juga melahirkan dua mazhab yang sangat famous. Adakah ayat mutasyabihat ni boleh kita manusia faham
ataupun ayat mutasyabihat ni perlu diserahkan kefahaman daripada Allah. Dan istidlalnya melalui ayat ni, istidlal golongan yang pertama yang kata ayat mutasyabihat ni perlu difahami oleh Allah saja, kita tak boleh faham, dan semua ayat mutasyabihat ni perlu dikembalikan kepada Allah, sebab mereka beranggapan pada ayat ni dia kena berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak diketahui takwilan bagi satu ayat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Full stop dekat situ. Golongan yang kedua yang kata boleh difahami oleh manusia juga ni, sebab mereka berpegang dengan ayat yang sama tapi tempat berhentinya lain. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilm. Situ tempat berhenti dia. Jadi dan tidak ada satu murajjahat. Kita tengok yang kedua tadi maksudnya apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak diketahui takwilannya melainkan Allah, dan golongan yang kukuh dalam ilmu. Jadi dua lah. Satu Allah Ta'ala tahu, satu golongan alim ulama yang tahu. Dia berhenti kat situ. Bila dia berhenti kat situ, melahirkan dua mazhab, dan tidak ada satu pemberat untuk menguatkan mana-mana mazhab. Dan kita tahu dalam bab akidah pun, dan ini ayat ni ayat yang berkaitan dengan akidah pun, bila Allah sebut berkenaan dengan yadullah, wajhullah, sebahagian takwil. Sebab apa? Sebab mereka berpegang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilm. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tapi golongan yang alim ulama pun tahu berkenaan dengan mutasyabihat ni. Jadi wajhullah ni ditakwilkan dengan maksud kuasa Allah, yadullah tu dengan maksud kuasa Allah dan sebagainya kan. Golongan yang mengatakan bahawa ayat mutasyabihat ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu, orang lain tak tahu, manusia tak tahu, mereka berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dekat situ. Bila dia berhenti kat situ, semua yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat diserahkan kepada Allah. Perkataan yadullah, dia mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala ada tangan, tapi macam mana tangan? Dia kata Allah SWT saja yang tahu. Kita ni hanya beriman sebab Allah sebut dalam Quran. Jadi bila tidak ada pemberat antara dua-dua tafsiran ni, itu menunjukkan apa? Quran ni bersifat dengan fleksibel. Itu yang nak dimentionkan oleh Syekh. Hujah yang ketiga kata Syekh, al-mushtarak al-lafzi. Al-mushtarak al-lafzi ni maksudnya satu lafaz dia ada dua maksud, dan dia datangkan satu hujah, satu ayat Quran, wal laili idza as'as. Surah apa apa Maiz? At-takwir. Wal laili idza as'as. As'as tu maksudnya dua. Satu maksudnya adbar, satu lagi maksudnya aqbal. Adbar maksudnya bila kalau lah maksudnya walaili idza as'as tu dengan maksud adbar, apabila malam, maksudnya Allah bersumpah dengan malam apabila malam berlalu. Kalaulah maksudnya aqbal, apabila malam menjelma. Dua tafsiran yang beza lah, bahkan bertentangan kan. Perkataan as'as tu sendiri fleksibel. Dan tidak ada pemberat yang mengatakan yang A tadi betul, yang B salah, yang B betul, yang A salah. Tak ada pemberat. Dengan sebab tu dalam bab macam ni, kata Syekh, mufassir dia go pada satu natijah, kemungkinan dalam ayat ni Allah SWT nak maksudkan dengan kedua-dua makna. Walaili idza as'as dengan maksud aqbal boleh, dengan maksud menjelma boleh, ataupun adbar dengan maksud berlalu pun boleh. Okey, dan itu menunjukkan flexibility Al-Quran. Yang seterusnya, hujah dia yang keempat, bahawa Al-Quran ni hammalun zuwujuh, fleksibel, adalah perbezaan qiraat dan perbezaan pada maksud, dan kedua-duanya betul. Dan ini kalau saya boleh sebut ayat berkenaan dengan sentuh perempuan, aula mastumun nisa ataupun aula mastumun nisa, dua qiraat yang lain. Kalau aula mastumun nisa, itu yang kita baca. Sebenarnya kita baca aula mastumun nisa, tapi kita guna hukum aula mastumun nisa. Betul tak? Aula mastumun nisa, perkataan la masa maksudnya adalah sentuh menyentuh
Kalau au lamastumun nisa maksudnya sentuh. Jadi apa natijah dia? Golongan yang kata yang berpegang dengan qiraat au lamastumun nisa, dia faham ayat Quran ni bukanlah maksud sentuh perempuan batal wudu dak. Tapi yang batal wudu tu adalah maksud sentuh menyentuh dengan makna dia adalah jima'. Okey. Tetapi pada qiraat yang satu lagi au lamastumun nisa, sentuh saja dah batal wudu. Kedua-dua tafsiran ni tidak ada pemberat yang mana satu betul, yang mana satu salah. Jadi kebanyakannya go kepada mazhab lah. Ada mazhab yang kata sentuh saja tak batal wudu lagi. Ada mazhab kata sentuh dah batal wudu. Macam mazhab kita, mazhab Syafi'i kan, sentuh dah batal wudu. Ada yang kata sentuh dengan syahwat baru batal wudu. Dan macam-macam lah. Cumanya kita nak mentionkan bahawa Al-Quran itu bersifat luas. Al-Quran sendiri bersifat luas. Bila Al-Quran bersifat luas, macam mana kita nak sempitkan Quran? Itu yang masuk ke Syekh. Kemudian kata Syekh lagi, antara bukti bahawa Al-Quran ini fleksibel, sesuai untuk setiap zaman, kata Syekh, sebab kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz-lafaz yang umum dalam Quran. Contohnya apa? Wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Surah apa ni Abang Muiz? Ayat ni nak mention berkenaan dengan apa? Mention berkenaan dengan kenderaan. Al khail ni apa dia? Al khail ni kuda. Bighal, saya kena tengok terjemahan Dan Allah menjadikan kuda dan barol. Barol ni bahasa Melayu dia apa dia? Dah tahu. Dan Allah menjadikan kuda dan barol dan keldai untuk kamu menunggangnya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah tutupkan ayat tu dengan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kata Syekh, ayat ni bersifat umum. Yang pertama, Allah sebut tentang kenderaan pada zaman dulu. Kuda, himar, unta, apa lagi? Barol. Jadi tak sebutlah semua. Kalau sebut semua banyak. Allah sebut yang sebahagiannya. Dan Allah juga sebut wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan ia juga menjadikan apa yang kamu tak mengetahui. Apa yang kamu tak mengetahui ni, kata Syekh, membuktikan tentang kenderaan zaman sekarang. Jadi ayat tu sendiri adalah ayat berkenaan dengan kita panggil adwat dan naqal. Apa dia? Kita panggil benda-benda untuk kita bergerak. Kalau dulu adalah dengan maksud binatang, sekarang ni siapa bergerak dengan binatang kan? Kita ada motosikal, kita ada kapal terbang, kita ada kenderaan kereta, kita ada kereta api. Itu semua, kata Syekh, termasuk dalam wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Wa yakhluqu ma la ta'lamun tu datang dalam bentuk umum. Kemungkinan zaman kita ni kita faham dengan maksud kereta lah kan, kereta api, kapal terbang dan sebagainya. Kita tak tahu 100 tahun ke depan boleh jadi orang bergerak dengan benda-benda yang lain. Jadi ayat yang umum tadi membuktikan bahawa Al-Quran ni bersifat fleksibel, sesuai, bukan semata-mata untuk zaman dulu, zaman sekarang pun boleh. Dan ini membuktikan bahawa tajdid dalam tafsir tu valid, dan menafikan bahawa tajdid itu, golongan yang mengatakan tajdid itu tak valid. Kemudian kata Syekh, hujah dia yang keenam, dia bagi 6 hujah, banyak hujah yang dia bagi untuk membuktikan bahawa Quran itu bersifat fleksibel dan boleh menerima tajdid. Kata dia yang keenam adalah ayat Quran itu ada yang bersifat prinsip. Jadi bila ayat Quran itu bersifat prinsip, dia adalah prinsip yang boleh terguna pada semua perkara, dan juga prinsip yang boleh terguna untuk semua zaman. Zaman dulu pun terguna, zaman kita pun terguna, zaman sekarang, zaman ke depan pun terguna, dan boleh guna untuk semua perkara. Dalam bab fiqh boleh, dalam bidang law boleh, dalam bidang syariah pun, dalam bidang keluarga ni pun boleh.
Antaranya apa? Antaranya adalah ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita ni tak tak dipersalahkan dengan dosa orang lain. Ayat ni sebenarnya dia ada sebab nuzul dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra ni ada hadis yang mengatakan tentang seorang yang menangis dengan kematian orang lain. Jadi kalau tak salah saya, Abu Hurairah kata jangan menangis, sebab kalau menangis orang tadi akan bertambah seksa dalam kubur. Jadi Aisyah bantah. Aisyah kata, macam mana kita nak kata orang tadi terseksa dalam kubur, sedangkan orang tadi menangis, dia menangislah. Yang seksa dalam kubur tu berdasarkan amalan dia, dan setiap orang tak dipersalahkan dengan kesalahan orang lain, kan? Kesalahan yang menangis tu tak bagi kesan pun yang orang dalam kubur. Dan Aisyah menggunakan ayat ni, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kesalahan orang lain tak bagi kesan kepada orang lain. Dan ini ayat ni bersifat prinsip, bukan pada part tadi saja, pada semua part. Contoh yang lain, seorang ayah, saya contohlah, seorang ayah yang mencuri, dia rompak ataupun dia meragut, kata, dapatlah duit RM500. RM500 tu dia bagi nafkah kepada anak dia. Adakah anak dia berdosa? Tak berdosa. Sebab apa? Antaranya sebab ayat ni ya. Sebab anak tidak menanggung dosa bapa. Tapi bapa berdosa tak? Dosa sebab perbuatan mencuri dia tu. Anak yang dapat duit tu, dia makan duit tu dengan makanan yang halal atau tak? Halal. Dia sendiri halal, tapi duit tadi duit haram lah. Dia sendiri menerima nafkah daripada bapa tu dengan nafkah yang halal. Sebab apa? Sebab anak tidak menanggung dosa bapa tadi. Faham kan? Dua konteks yang berbeza. Berkat tu dikira lain lah. Cumanya maksudnya si anak tadi tidak bertanggungjawab dengan apa yang bapa lakukan. Ataupun dalam bab-bab yang lain, kita boleh bagi contoh. Selalu orang bagi, dulu saya ingat orang tanya kat saya, Ustaz, kalau kita nak pergi tengok bola, saya orang Kedah, kalau kita nak pergi tengok bola final dulu, Kedah dengan JDT, daripada Kedah JDT, kita ni boleh musafir, boleh jamak qasar atau tak? Sebab kita nak go kepada satu benda yang maksiat. orang main bola tak tutup aurat apa semua kan, kita boleh jamak qasar atau tak? Jadi sebahagian orang dia tak boleh, sebab kita kena ada hadaf yang clear. Untuk musafir ni, dia mesti kepada tempat yang baik, tempat tujuan yang baik. Tapi pergi untuk tengok bola ni dah lah benda lara. Macam mana kita nak jamak qasar, kan? Tapi kita kena letak, bagi saya sendiri, kita kena letak hukum tu per tempat dia. Apa sebab kita jamak qasar? Yang pertama, sebab perjalanan jauh, perjalanan yang sukar dan sebagainya. Jadi bila sampai kepada sebab tu terhasil, bolehlah. Seperti mana kita naik flight sebagai contoh. Saya naik flight daripada KL pergi kepada Kedah. Saya boleh jamak qasar ataupun tak? Boleh. Sedangkan tidak ada kesukaran. Kalau nak tengok ialah tidak ada kesukaran pun. Naik flight sejam sampailah. Kalau nak dibandingkan dengan dulu unta pada masa semua kan, kita mana ada duduk dalam flight, aircon lagi, boleh adjust lagi. Jadi yang saya nak masukkan adalah apa tujuan jamak qasar yang sebenar tu. Bila cukup dia punya mudah dia, tempoh perjalanan dia, dan ini khilaf di kalangan para ulama, maka boleh digunakan jamak qasar. Tak kiralah tujuan dia apa sekalipun. Tapi kemungkinan dia ada kaitan dengan tazkiyatun nafs dan sebagainya lah. Siapa dia yang berpegang dengan pandangan tak boleh, dia akan main isu keberkatan ataupun kejujuran kita dengan Allah Ta'ala. Betul, dari sudut tu betul. Tapi daripada sudut hukum, boleh. Sebab dia mencapai had-had yang dibenarkan. Faham kan? Boleh clear? Boleh faham maksudnya kan? Okay. Jadi macam itulah dengan part ini, kata Syekh, sebab ada ayat Quran yang bersifat prinsip tadi, dan prinsip tu terguna untuk zaman dulu pun terguna, zaman sekarang pun terguna, zaman ke depan ni pun terguna.
Jadi bila dia prinsip yang fleksibel terguna setiap zaman, setiap keadaan dan sebagainya, itu menunjukkan Al-Quran bersifat fleksibel dan boleh menerima tajdid. Kemudian Syekh tutup hujah dia dengan satu perkataan yang saya ingat menarik untuk kita sebut. Setiap hujah yang dia sebut tadi, kata Syekh, membuktikan bahawa Al-Quran itu luas. Cumanya apa? Bila Quran itu luas, bukanlah bermaksud Quran itu boleh ditafsirkan ikut suka. Keluasan Al-Quran itu, kata Syekh, hanya boleh diguna pakai kepada seorang alim yang taqi, orang alim yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Golongan yang tidak ada ilmu, tidak takut kepada Allah, yang berani menentang Allah, tak boleh guna keluasan Al-Quran ini sebagai hujah untuk mentafsirkan Quran. Jadi macam kita tengok golongan cis, golongan LGBT, golongan apa Siti Kasim dan sebagainya tu, kita tak boleh kita kata, oi depa ni pun boleh tafsir Quran juga. Depa pun ada hak juga. Kan depa guna Quran. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab keluasan Al-Quran yang dia sebut tadi dengan segala hujahnya tadi hanya terguna pakai kepada golongan orang alim yang tahu prinsip-prinsip Al-Quran, yang takut kepada Allah untuk memenangkan agama Allah dan juga sebagainya lah. Faham kan? Okey. Jadi lebih kurang 2 part dah kita bincang sebenarnya. Yang pertama kita bincang berkenaan dengan apa maksud tajdid dalam tafsir. Tajdid ni kata Syekh adalah untuk kembalikan. Ini kita just buat conclusion. Kalau banyak-banyak pun lagi dia pening, sebab kita bukannya tafsir Quran, kita mau kepada nazariyah, teori-teori. Yang pertama kata Syekh, tajdid dalam yang dimaksudkan dalam kitab dia ni adalah mengembalikan bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu tak semata-mata dinukil-nukil saja, kan? Jadi kata Syekh, maksud tajdid yang dia nak masukkan adalah kembalikan tafsir Al-Quran kepada keluasan ijtihad dia, keluasan ilmu dia, tetapi perlulah diikut dengan manhaj, dengan syarat, dengan cara jalan yang betul. Itu maksud tajdid yang dia masukkan. Kemudian dia juga menjawab adakah tafsir itu menerima tajdid ataupun tak. Kita sebut satu persatu tadi, tafsir itu memang menerima tajdid sebab Quran itu sendiri bersifat dengan hammalun zuwujuh, dan Quran itu macam kita sebut ada qiraat yang ada maksud yang berlainan, dan kita tak boleh declare satu maksud betul, satu maksud salah dan sebagainya. Itu semua menunjukkan keluasan Al-Quran, dan keluasan Al-Quran membuktikan bahawa Al-Quran itu menerima tajdid sebab dia tak jumuk. Okey, boleh go. Kita dah berapa minit lagi? Setengah jam lagi. Saya ingat 15 minit. 15 minit ini kita buka soal jawab. Kemudian kata Syekh, bila kita sebut, ini dia soalan-soalan yang berat lah kita bincang. Bila kita sebut Al-Quran itu menerima tajdid, satu lagi persoalan yang dia timbulkan adalah yang mana patut didahulukan, tajdid dalam tafsir Quran ataupun berpegang dengan tafsiran-tafsiran salaf. Yang mana satu patut didahulukan? Sebab apa dia persoalkan soalan ni? Sebab kata dia, kalaulah kita kata Quran yang menerima tajdid, dia akan membawa kepada reflect bahawa salaf dulu tak faham Quran dengan kefahaman yang lengkap. Bahkan dia akan bertentangan dengan satu statement yang mengatakan bahawa salaf, setiap ayat Quran telah pun ditafsirkan oleh salaf. Setiap huruf, setiap ayat, setiap part dalam Quran tu telah pun ditafsirkan oleh salaf dan dinukilkan, disampaikan kepada kita. Jadi yang mana patut dahulukan? Tajdid itu tafsiran salaf ke macam mana? Satu lagi persoalan berat yang Syekh bincang, dan dia kata ada beberapa part yang betul memang kena dahulukan salaf. Ada beberapa part yang kita perlu ambil tajdid dalam tafsir. Sebab apa? Sebab kata Syekh, yang pertama sekali,
Al-Quran itu sendiri boleh difahami dengan maksud bahasa. Boleh kita faham Al-Quran dengan melalui bahasa Al-Quran itu sendiri. Saya ingat dulu waktu saya buat research di kuis, saya buat berkenaan dengan bahasa Quran. Bahasa Quran ni indah, sangat cantik. Sebab itu Allah boleh cabar golongan yang tak setuju dengan Quran ni. Allah kata, datangkan satu surah yang kalau hampa betul-betul tak setuju dengan Quran, datangkan satu surah yang sama macam Quran. Kemudian ada ayat yang lain, kalau tak setuju dengan Quran, datangkan satu ayat yang sama dengan Quran. Tak boleh datangkan. Sebab apa? Sebab ayat Quran sangat detail dan cantik. Contohnya apa? Contohnya yang mudah, Allah sebut Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Zalika, siapa dia yang mengaji bahasa Arab? Zalika tu maksudnya itu. Kalau Allah guna perkataan hazal kitab, boleh tak? Hazal kitab la raiba fih. Kan hazal ni maksudnya ini. Jadi Allah kata Quran itu jauh daripada keraguan. Dengan satu statement, Quran ini jauh daripada keraguan. Allah guna itu, kenapa Allah tak guna ini? Sedangkan daripada sudut bahasa, ini pun valid, boleh diguna. Macam mana? Jadi ulama tafsir kaji benda tu. Sebab apa Allah guna itu? Sebab isu dalam ayat itu adalah keraguan. Itu adalah satu isyarat yang jauh. Kalau kita kata ini phone, ini buku, tapi itu almari, jauh. Ataupun itu pintu, jauh. Jadi Allah nak sebut Quran itu sangat jauh daripada keraguan. Ayat itu adalah ayat berkenaan dengan menafikan keraguan daripada Quran. Jadi sebab itu Allah guna perkataan zalik, itu. Sekalipun daripada sudut bahasa valid untuk menggunakan perkataan ini, tapi yang mana satu yang lebih tepat? Itulah sebab ayat Quran tu nak mention tentang keraguan yang sangat jauh daripada Quran. Begitu juga Allah sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya ingat banyak kali saya ulang dalam kuliah-kuliah saya. Apa yang dimaksud dengan alhamdu? Kalau Allah guna asyukru, boleh tak? Alhamdu maksudnya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kalaulah kita twist ayat tu, kita kata asyukru lillahirabbil alamin, maksudnya selari tak? Selari. Kalau maksud secara asalnya valid, boleh digunakan pakai. Tapi sebab apa Allah guna alhamdu? Sebab alhamdu tu sendiri ada part-part yang tidak ada pada asyukru. Asyukru ni digunakan untuk apa? Untuk orang buat baik kat kita, kita balas balik. Itu syukur. Alhamdu tak? Alhamdu digunakan untuk semua benda. Sama ada benda tu baik, ataupun benda tu buruk, ataupun benda tu pemberian yang kita tak harapkan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nak masukkan dalam ayat itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Buruk bagi kita, tapi sebenarnya baik bagi Allah Ta'ala. Apa ujian, apa lagi nikmat, benda yang kita pohon, benda yang kita tak pohon, semua tu patut dipuji kepada Allah SWT. Jadi mana yang lebih utama untuk digunakan? Alhamdulillah. Jadi sebab tu Allah guna perkataan alhamdu. Ataupun dalam kita twist lagi dalam bentuk yang lain. Alhamdu ni kalau kita dalam bahasa Melayu kita panggil ayat adjektif ke apa? Alhamdu ni dia ada dua dalam bahasa Arab, satu jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Tahu tak? Tahu kan? Kau tak tahu? Jumlah fi'liyah ni ataupun susah kita nak terang itu, ataupun kita tukar lagi. Alhamdu ni maksudnya segala puji. Allah boleh tak kalau Allah guna aku puji Allah Tuhan sekalian alam, ataupun kami puji Allah Tuhan sekalian alam, boleh tak? Daripada sudut bahasanya boleh. Tetapi kenapa Allah tak guna kami puji Allah ataupun aku puji Allah? Tapi Allah guna statement yang lebih umum, segala puji bagi Allah. Sebab Allah nak nafikan. Sebab apa? Sebab contoh kita kata aku puji Allah Tuhan sekalian alam, dia tidak bermaksud, dia akan membawa kepada satu makna yang lain, bahawa aku seorang yang puji Allah, orang lain tak puji Allah. Kalau kami puji Allah, kami saja, grup kami saja, grup orang lain tak puji Allah.
Jadi Allah nak nafikan benda-benda yang macam ni. Allah nak itlakkan bahawa semua kepujian tu kepada Allah SWT. Jadi Allah guna perkataan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Clear, tepat, semua, tak kira aku ke, hang ke, grup ni ke, grup nu ke, semua puji Allah. Okey, maksudnya panjang kita bincang. Dia sebenarnya satu poin ni, keharusan untuk memahami Al-Quran dengan bahasa. Jadi kata Syekh, yang pertama sekali, sebab apa kita boleh tajdid dalam Quran ni, boleh tajdid dalam tafsir ni? Sebab Al-Quran itu sendiri boleh difahami dengan bahasa. Yang kedua, kata Syekh, ada part yang salaf, pandangan-pandangan salaf adalah lebih utama dipegang daripada tajdid kita ni. Maksudnya tajdid kita ni, tajdid dalam tafsir ni bukanlah maksud kita mengetepikan pandangan salaf, dah. Tapi tajdid yang kita maksudkan adalah sebahagian part, yang sebahagian part lagi memang kena pegang pada pandangan salaf. Antaranya apa? Antaranya adalah perkara yang menjadi ijma' di kalangan salaf. Perkara yang menjadi ijma' di kalangan salaf tak boleh kita tolaklah, sebab itu adalah ijma', dan ijma' adalah satu hukum yang mustaqil. Yang kedua adalah perkara yang hukumnya adalah hukum marfu'. Hukum marfu' ni istilah yang digunakan pada perkara yang tidak ada ijtihad padanya. Satu perkara yang memang bila kita tengok sahabat sebut, kita faham ini bukanlah pandangan sahabat, tapi ini adalah panduan wahyu. Maksudnya mesti ada certain yang memang daripada hadis. Contohnya apa? Contohnya adalah qiraat. Perbezaan qiraat tu bukan maksud sahabat-sahabat dia guna qiraat sendiri, reka sendiri, dah. Tapi qiraat tu sendiri memang diturunkan, ataupun nasakh mansukh, kan? Bukan sahabat kata ayat ni nasakh pada ayat ni, ayat ni mansukh pada ayat ni. Tak, itu maksudnya panduan, ada wahyu yang menurunkan. Pada part ni kita tak boleh, kita memang kena pegang dengan salaf. Yang ketiga, kata Syekh, manhaj salaf itu sendiri adalah manhaj yang kita tak nafikan, memang kena berpegang dengan manhaj salaf. Sebab itu Syekh bila sebut tajdid dalam tafsir, dia akan ikat tajdid dia itu dengan manhaj. Bukanlah tajdid yang tidak ada metodologi yang ikut suka. Dia mesti tajdid yang bermanhaj. Jadi manhaj salaf dalam mentafsirkan Quran itu adalah manhaj yang kita kena pegang. Kemudian ada sebahagian part yang kata Syekh, salaf tersilap, dan itu memang tak dinafikan. Kita bukan maksum manusia, memang ada part yang memang salaf pun, selagi mana dia bukan Nabi, kalam-kalam dia tidak masuk. Antaranya adalah ayat Quran, al-khaytil abyad min al-khaytil aswad, bukan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Ayat ni sebahagian salaf dia faham dengan makna yang zahir, kan? Ayat ni adalah ayat berkenaan dengan puasa. Maksudnya makan dan minumlah sehingga jelas kepada kamu. Al-khayt ni dalam maksud bahasa Arab maksudnya tali ataupun benang. Benang putih daripada benang hitam. Sebahagian salaf dia faham ayat ni dengan maksud yang zahir. Jadi dia letak, ada sahabat yang letak benang bawah bantai, setiap kali dia akan tengok, tukar warna ke belum, Tapi ayat ni bukanlah maksud macam tu. Tapi ayat ni yang maksudkan adalah perubahan daripada malam kepada siang, dan Allah tak gunakan secara clear malam dan siang, Allah gunakan dengan kiasan. Dan itu menunjukkan ada part salaf kita kena pegang, dan ada part kita kena boleh menerima tajdid yang seperti yang kita bincang-bincangkan. Saya ingat itu saja untuk hari ini. Kalau ada persoalan ataupun kita conclusion sekali lagi, secara umumnya Quran bersifat dengan sifat fleksibel, dan sifat fleksibel Al-Quran itu, sifat luas Al-Quran itu menyebabkan Quran ini boleh dilakukan pembaharuan dalam tafsirannya.
Tapi pembaharuan dalam tafsiran Al-Quran bukanlah bermaksud pembaharuan yang membabi buta sampai tak ada had, ataupun bukanlah pembaharuan yang terlalu jumut dengan satu sumber. Jadi dia kena, kita panggil selariah, kena setara. Dia mestilah luas yang tidak keluar daripada batas dan tidak sempit dalam keadaan yang mengongkong. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya ingat sampai ke maksudnya? Sampai Sampai okey, kalau ada soalan 2-3 soalan yang kita boleh bincanglah. Kalau boleh jawab saya jawab, tak boleh jawab kita saya jawab untuk kuliah-kuliah yang akan datang. Kalau ada soalan. Tak ada. Siapa dia yang melakukan tajdid dalam tafsir? Tafsir dia melalui marhalah yang pelbagai. Kalau zaman dulu, zaman sahabat kalau tak faham Al-Quran, dia akan directly tanya Rasulullah. Kemudian bila habis zaman sahabat, orang akan iktimad kepada qaul-qaul sahabat dalam tafsir Quran. Betul tak? Bila datang zaman tabi'in, mereka akan faham Al-Quran melalui hadis Nabi. Yang kedua melalui qaul sahabat. Sebab apa? Sebab sahabat dia orang setiap qaul mereka itu adalah natijah daripada kefahaman mereka terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah natijah daripada persoalan-persoalan yang mereka timbulkan kepada Nabi. Nabi jawab. Kemudian datang zaman kemudian, dia berlaku marhalah-marhalah yang berbagai. Sampailah ke zaman kita ni, tafsiran tu dah pun cross dengan banyak bidang yang lain. Macam yang kita sebut tadi lah. Bahkan itu semua membuktikan bahawa Al-Quran itu mengandungi ilmu yang banyak. Dulu saya baca buku apa A'jaz Quran kot, Syekh Fadl Hasan Abbas ada kata ni antara tafsiran moden dalam Quran ni, antaranya adalah berkenaan dengan binaan. Kita sebut tadi apa dia? Kita sebut berkenaan dengan sejarah kan, kita sebut kan. Bid'ah sinin tu kita sebut berkenaan dengan penghasilan awal, kita sebut berkenaan dengan lapisan rahim ibu, kita sebut. Ada satu lagi adalah kita panggil architecture lah, kalau kita nak relate dengan ilmu yang sekarang ni. Al-Quran sebut ada part, tapi saya tak ingat ayat dia. Maksudnya untuk menghasilkan satu binaan yang kukuh tu, dalam dia tu kena kukuh juga. Dan itu memang dibuktikan dengan bidang architecture sendiri. Saya pun tak tahu seni bina apa semua ni kan. Tapi kalaulah tinggi bangunan satu tingkat, kemungkinan yang dalam tu adalah lebih dalam daripada tinggi satu tingkat tu. Betul ke? Betul? Disebabkan Al-Quran sebut benda tu. Dan itu cross kepada bidang yang lain lah. Kalau yang berkaitan dengan ijma'i, yang berkaitan dengan politik, politik pun ada ayat-ayat dia. Kita kena faham daripada sudut politik dan macam-macam lah. Itu semua menunjukkan bahawa Al-Quran ini menerima tafsiran-tafsiran pembaharuan. Tapi bukanlah maksudnya tafsiran pembaharuan yang kita sebut ni yang tafsiran yang merapu. Dan sekarang ni kalau kita tengok, ada satu buku, saya tak beli lagi, tapi menarik untuk kita beli buku tu. Tafsir LGBT ke apa dia, UKM buat keluar. Saya ingat dia mesti master research atau PhD research. Dia rot kepada golongan LGBT yang menggunakan ayat Quran, dan dia rot menggunakan kaedah tafsir. Ada satu. Ada buku yang kedua adalah Sister in Islam. Itu tapi saya tak ingat tajuk penuh dia. Buku PTS. Liberal, cis dan juga salah faham terhadap Al-Quran. Itu rot Masya-Allah. Dah habis. Itu rot kepada tafsiran-tafsiran yang menyeleweng dalam Quran. Itu kalau ada persoalan-persoalan yang boleh kita bincangkan, boleh tanya, kita cuba jawab insya-Allah.
Tak ada Kalau tak ada, kita sebut sikit next untuk kuliah kita. Kalau tadi kita dah masuk kepada beberapa perkara. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan tajdid fi tafsir, kita dah bincang. Syekh sebut tajdid fi tafsir itu adalah al-audah ila tafsir, ila manhaj tafsir, kembali kepada bagaimana ulama mentafsir. Jadi Syekh nak mentionkan bahawa tafsiran bukan semata-mata nukilan daripada tafsir-tafsir ni saja, tapi tafsir itu adalah mesti melalui metod para ulama dalam tafsir, go kepada lurahnya, go kepada manhajnya dan sebagainya. Yang kedua, seperti yang disebut tadi, adakah tafsir menerima tajdid? Kan Syekh buktikan bahawa tafsir memang menerima tajdid dengan ayat-ayat Al-Quran sendiri, ayat-ayat Quran yang bersifat umum. Antaranya adalah ayat Quran yang satu ayat mempunyai maksud yang pelbagai, dan setiap maksud itu tak boleh kita tentukan mana satu maksud yang paling tepat. Ada maksud yang akhirnya conclusionnya adalah Allah nak masukkan dengan dua-dua maksud sekaligus. Dan kita sebut antaranya adalah ayat salah satu quru yang kita sebut tadi, bila iddah perempuan, adakah yang dimaksudkan dengan haid ataupun dengan 3 kali suci? Adakah 3 kali haid ataupun 3 kali suci? Yang kedua, kita sebut tarkib, susunan ayat Quran itu sendiri menunjukkan kepada fleksibel Al-Quran. Berhentinya wala ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti kat situ, ataupun wala ya'lamu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilm, juga khilaf. Dan kita kata kita tak boleh tarjihkan mana satu tempat yang tepat untuk kita berhenti. Sebahagian golongan berhenti pada tempat yang pertama, sebahagian golongan berhenti pada tempat yang kedua, dan kita tak boleh kata ini betul, ini salah. Dua-duanya betul. Macam tu. Dan juga yang ketiga kita sebut al-mushtarak al-lafzi, satu lafaz mempunyai dua makna yang berbeza, dan dua makna itu adalah dua makna yang perlu diterima. Sebab apa? Sebab tidak ada pemberat untuk membuktikan makna yang pertama, dan tidak ada pemberat untuk membuktikan makna yang kedua. Seperti yang kita sebut tadi, wal-laili idza as'as. Perkataan as'as tu boleh maksud dengan demi malam, apabila ia berlalu pun boleh masukkan, dan apabila ia menjelang pun boleh dia masukkan. Kemudian hujah yang kelima, kita sebut fleksibel Al-Quran tu antaranya adalah sebab lafaz Al-Quran yang umum, kan, yang kita sebut wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kita sebut ayat berkenaan kenderaan tunggangan pada zaman dulu, kemudian Allah sebut wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan semua perkara yang kamu tak mengetahui. Dan Syekh dalam kitab ini mentafsirkan itu adalah dimaksudkan dengan kenderaan-kenderaan moden pada zaman sekarang. Kemudian kita sebut juga bahawa Al-Quran itu ada prinsip-prinsip yang bersifat umum, yang boleh digunakan untuk masa dulu, boleh digunakan untuk masa sekarang, boleh digunakan untuk masa yang akan datang. Dan antaranya adalah prinsip yang kita sebut tadi adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebenarnya banyak lagi ayat Quran yang Syekh sebut, antaranya adalah wama ja'al alaikum fid dini min haraj. Agama Islam tu bukanlah datang untuk memberatkan kita, tetapi untuk memudahkan kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan kebatilan. Dan itu bukanlah maksudnya untuk syariah saja, untuk mencuri saja, untuk zakat saja. Dan dia sebenarnya maksud yang lebih luas. Dia ada common sense supaya kita ni tidak mengharapkan kerja orang lain untuk kita makan harta kita ni, kan. Kita kena bekerja sendiri, yang maksudnya. Dan itulah yang kita sebut bahawa Al-Quran itu luas, hammalul zuwujuh. Cumanya Syekh qaidkan tadi, Syekh ikat kulasan tu dengan ilmu. Jadi golongan yang boleh mentakwilkan Al-Quran itu adalah golongan yang berilmu dan juga takut kepada Allah, yang bertakwa. Adapun golongan yang lain berilmu saja, tak takut kepada Allah, boleh jadi dia something lah, dia ada ilmu dan tak takut kepada Allah Ta'ala. Dan itu sebenarnya lebih bahaya kepada golongan yang jahil saja.
Golongan yang jahil, kita tahu dia jahil, Siti Kasim. Kita tahu dia di tafsir Quran dia Siti Kasim, kita tahu dia problem. Tapi golongan-golongan yang ada ilmu dan dia tak takut kepada Allah Ta'ala, kita pun, dan dia tafsir ikut suka, itu akan menyebabkan kita anggap itu ijtihad dia. Sedangkan tak macam tu. Sedangkan dia tafsir dengan tafsiran yang salah. Kemudian kita juga sebut antara tafsir, antara tajdid dalam tafsir dengan tafsir salaf, yang mana satu patut didahului, yang mana satu patut dikemudiankan. Kita sebut ada part kita dahulukan tafsir yang baru ini, ada part yang kita kena berpegang dengan tafsiran salaf, dan kita sebut beberapa perkara yang perlu kita pegang dengan salaf. Antaranya adalah ijma' di kalangan salaf. Yang kedua adalah tafsiran-tafsiran salaf yang mempunyai hukum marfu'. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah manhaj salaf dalam mentafsirkan Quran. Okey, sampai ke untuk malam ni? Sampai. Dan next kita akan bincang keperluan untuk tajdid dalam tafsir, insya-Allah. Kuliah saya next 8 hari bulan 2, insya-Allah. Hari Sabtu juga. Jadi wallahu alam. Terima kasih semua yang datang. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau ada info tu yang baik-baik, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesalahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.